ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Dan insyaAllah ni kita tadabbur sambungan surah Al-Mulk ayat 6 ayat 6 sambung ayat lah ayat 5 tu. Suara dengar? Oh. Okay, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Clear sudah? Gaung eh? Ya, saya macam ada ni sikit. Jadi ayat ni dia masuk kepada fasa perenggan baru lah. Perenggan baru dalam kisah surah Al-Mulk ni ya. Jadi bahagian pertama surah Al-Mulk ni mukadimah dia ayat yang ke pertama dengan kedua tu. Mukadimah dia itulah ayat 1 tentang kuasa Allah ni, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kuasa Allah ni memegang segala kerajaan ni. Yang mana pertama apa? Allazi khalaqal maut, iaitu dia memegang kehidupan dan kematian. Itu mutlak lah, kehidupan dan kematian. Dia menghidupkan dan mematikan. Sebab apa? Inilah orang kata puncak kepada hilang segala-gala. Bila mati, habis lah, tak ada apa lah kan. Kemudian yang tajuk yang kedua, perenggan kedua, cerita tentang asbab yang paling besar lah kepada seluruh hidupan dunia ni. Apa dia? Langit lah. Langit. Segalanya dari langit ni yang turun untuk menghidupkan muka bumi ni. Antaranya hujan kan. Demikian juga wahyu dan sebagainya. Segala urusan yang berlaku kat muka bumi ni semuanya diurus dari apa? Langit lah. Cuba tengok dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, sebelum kita masuk ayat ni, ayat awal tu kan. Surah Ma'arij, surah nombor 70. Ayat 4.
Surah Al-Ma'arij ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi minallahi dzil ma'arij. Jadi dari Allah yang dzil ma'arij. Ma'arij ni sebenarnya tangga. Seolah-olah macam itulah ibarat dia. Tempat-tempat naik. Dia sebut ma'a ada mim depan tu isim makan lah. Dia ta'arujul malaikah. Para malaikat ni dia membawa urusan lah. Dan juga warruh itu Jibril. Bila Allah sebut malaikat, lalu Allah sebut lagi malaikat juga Jibril. Ni kalau dalam ilmu tafsir disebut apa dia? Makhsus tu kan. Dia ada ayat yang umum, ada yang kemudian dia khususkan lagi dalam benda yang dia dalam kelompok yang ramai, Allah khususkan lagi iaitu Jibril. Satu malaikat waruh selalunya diletakkan. Sedangkan Jibril tu, roh tu malaikat juga. Yang dimasukkan adalah Jibril. Menunjukkan apa? Keutamaan afdalnya roh itu Jibril itu berbanding dengan yang lain yang membawa wahyu tadi. Jadi ilaihi fi yaumin, kepadanya pada hari yang miqdaru, kadarnya 50,000 sanah, 50,000 tahun. Ini banyak perbincangan tentang apa maksud 50,000 sanah ni lah. Cumanya kita nak beritahu itulah dia urusan apa yang ada di berlaku ni, takdir ni semuanya daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surah As-Sajdah, ini surah 73, surah 2 ayat 4 kan. Dan surah Sajdah ayat 4 juga. Ayat 5. Yudabbirul amru, itu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Jadi Allah dia yudabbirul amra, mengurus, mentadbir semua urusan ni daripada dari langit ini ilal ardi, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru. Jadi rezeki kita ke, ajal kita ke, bila nak turun, di mana hujan nak turun, dan semuanya daripada Allah Jalla wa Ala. Alfa sanatim, jadi alfa sanah di sini iaitu dalam hadis ya, Nabi nak naik ni, para malaikat ni di antara langit dengan langit ni makan masa yang jarak dia 500 tahun setiap satu kan. Jadi kalau tak naik dan turun apa 1000 tahun lah. Jadi kita tak cukup nyawa lah nak naik tu. Dah mati dulu lah tak sampai. Jadi ini daripada apa yang kamu hitung. Demikian juga hari ke akhirat pun sama. Hari di sisi Allah ni, di akhirat ni 1000 tahun kan. Tengok dalam surah Al-Hajj, surah Al-Hajj surah 22 ayat 47. Sekejap, cuci dia.
47. Ada? Surah 22 ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi orang-orang yang ingkarkan hari akhirat ni, kan, yang tak beriman dengan hari kebangkitan ni, wa yasta'jilunaka bil azab. Jadi mereka minta kepada Nabi untuk segerakan azab. Jadi dengan azab ni sebagaimana yang mereka lihat kat dunia lah. Jadi mereka tak sedar, Allah kata wala yukhlifallahu wa'dah, sedangkan Allah tak akan menyalahi janjinya, iaitu Allah akan azab siapa yang ingkar lah. Dan Allah kata apa? Wa inna yauman, sesungguhnya satu hari, inda rabbik, di sisi Allah. Jadi ke akhirat nanti, kan, ka'alfa sana, jadi sama seperti 1000 tahun daripada hari kita hari ni. Jadi kita ni hari ni Allah bebas, Allah beri hari untuk kita, buatlah apa kita suka. Tapi hari kita lalui dalam hidup ni semua, nanti bila kita di akhirat, satu hari kat sana 1000 tahun panjangnya. Maknanya apa? Nak menggambarkan kalau dapat nikmat, untung tak? Nikmat dekat sini dengan nikmat akhirat, mana untung? Akhirat lah. Sebab apa? Nikmat kat sini, kan, kita dapat sebanyak mana pun, dia tak boleh nak bayar nilai sehari nikmat kat akhirat. Sebab sehari kat akhirat 1000 tahun, kan? Sini kau dapat sampai 1000 tahun, baru boleh capai satu hari nikmat kat akhirat. Alangkah ruginya kita kejar nikmat dunia, kan? Akhirnya tak dapat nikmat kat akhirat yang panjang masa dia, tapi satu hari 1000 tahun. Cuba bayangkan pula dapat azab macam ni pula. Kata bayangkan kalau dapat azab juga macam ni. Azab sekarang ni rugi ke azab nanti lebih rugi? Akhirat lah. Sini kalau tak selesa pun, kan, tengok sahabat Nabi berjuang berapa tahun dengan Nabi fasa perjuangan Nabi 23 tahun, kan. Bandingkan dengan 23 tahun je, kan, dapat nikmat satu hari 1000 tahun. Tapi kalau dengan 23 tahun tu mereka sia-siakan, apa jadi? Azab sehari 1000 tahun, bayangkan. Jadi Allah nak kita ni buat apa? Tengok, dengan amal dia sikit je, berapa? 23 tahun lah kalau fasa perjuangan Nabi, kan. Ada yang beriman selepas Madinah, selepas dibuka Madinah, maknanya berapa? 13 tahun je. Tapi dengan perjuangan itu, besar tak dia punya nikmat? Jadi di akhirat ni nikmat dia begitu. Sebab tu ni Allah nak suruh apa dia? Mereka ni minta azab, mereka tak tahu ke nanti kena azab lagi dahsyat, kan? Azab dia tu sehari dia 1000 tahun. Senang, mereka beraninya mereka. Itu gambaran dalam ayat ni. Jadi ni bila kita tanya lah, kalau orang tanya apa dalilnya, inilah dalil dia. Satu hari di akhirat berapa sama dengan 1000 tahun kat dunia. Panjangnya hari tersebut. Dan beruntunglah kalau orang tu dapat nikmat kat akhirat, dan rugi sangatlah kalau orang tu dapat azab dekat akhirat, kan? Okey. Jadi semua yang tadi kita bincang tentang langit tadilah. Antaranya apa? Turunnya takdir tadi semuanya, penentuan takdir semua dari situ. Sebagaimana yang kita bincang minggu lepas, apa dia antaranya? Tiga tugas, tiga perkara lah. Tempat turun rezeki, lagi apa dia? Perhiasan, kan? Dan juga apa ni? Melindungi daripada tempat untuk ni, apa tu kan? Merejam syaitan, merejam syaitan. Tiga, kan? Ingat lagi minggu lepas, minggu yang sebelumnya. Tiga fungsi, langit ni
Okey. Hari ni kita tengok kepada yang seterusnya, walil ladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Ini dan bagi orang-orang yang ingkar, walil ladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang ingkar, kafir. Ini apa maksud dia kafaru? Apa makna dia? Kafir. Kita pun pakai istilahnya juga, kan? Maksud kafir ni maksud dia satrun. Satrun. Ni maksud dia asal dia. Maksudnya menutup, tutup. Asal makna dia lah. Asal makna dia tutup. Jadi orang yang kafir ni orang yang tertutup. Akal dia tertutup. Dia tak boleh terima, dia tak dan dia menutup sesuatu untuk masuk dalam dia, iman nak masuk, menghalang. Tertutup iman nak masuk hati dia. Kafir. Dan juga dia juga apa? Menutup kebenaran. Itu juga kafir. Faham? Sebab tu sebenarnya asal makna kafir ni sebenarnya makna dia apa? Kafirun maknanya sama dengan zari'. Zari'. Kafirun zari'un. Zari'un ni makna apa? Petani. Penanam lah. Di asal makna kita sebut petani, kita kata kafir, bukan makna yang buruk lah. Dia penanam. Sebab apa? Sebab petani ni kerja dia ditutup apa? Ditutup benih. Faham? Jadi ditutup benih daripada terdedah, kan? Daripada dia kena oleh sesuatu yang boleh menyebabkan benih tu busuk dan sebagainya lah. Ni asalnya kafir ni maksudnya ni. Kita tengok surah 57 ayat 20. 57 20. Surah Al-Hadid. Bersurah berapa? Chef 540 boleh. Ayat 20. Surat 540 ayat 20. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
I'lamu annamal hayatud dunya. I'lamu maksudnya maksudnya ni fi'il amar. Maksudnya kita kena belajar, perintah belajar. Jadi kewajipan belajar tentang akhirat supaya tahu hakikat dunia. Kewajipan belajar akhirat supaya tahu dunia ni apa je sebenarnya. Sebab tu Allah kata innama, selepas tu innama, tidak lain, akhirnya orang yang belajar dia tahu innama dunia ni saja rupanya, tak ada lain pun. Itu. Sebab tu innama, tidak lain, hanyalah dunia itu, hanyalah apa dia? 5 perkara. Apa 5 perkara? Hayat dunia ni 5 je. Apa dia? Pertama, la'ibun. Dia ada 5 perkara dunia. Dunia ada 5. Pertama, apa dia? La'ibun. Kedua, lahwun. 1. Ketiga, zinatun. 4, tafahur, kan? Tafahur. Kelima, takasur. Ada 5 benda kat dunia. Pertama, mainan. Jadi banyaklah tafsiran tentang ni, kita boleh relate semua sekali. Jadi pertama, tengok, ini fasa kehidupan manusia. Mula-mula daripada dia kanak-kanak, dia remaja, sampai dia tua. Betul tak? Kanak-kanak inilah dia nampak main kan. Dah besar sikit, remaja, mula cari hiburan, kan? Betul tak? Dah besar sikit, lebih sikit tengah-tengah tu, dia nak mula perhiasan. Dia sibuklah dengan dia punya material dia yang ada. Kemudian dah tua sikit, dah ada anak cucu, mula tafahur. Apa tafahur? Saling bangga-bangga dah, anak saya kerja itu, anak. Betul tak? Itu fasa kehidupan manusia. Yang kelas sekali apa? Dia sibuk lagi, kumpul-kumpul lagi. Untuk apa? Dia senang anak cucu katanya. Betul? Betul tak 5 ni? Ini 5 fasa kehidupan manusia. Dunia ni macam ni dah, dia takkan habis. Ada tak penyelesaian? Tak ada. Ni ya. Bahkan ada juga, apa dia? Ulama kata apa? Antaranya ni, bahkan ada yang lagi tua, lagi umur lanjut, bukan ada satu ni, 5 dia ada. Ni memang teruk benar. Makin 5 ada kat dia. Semua ada kat dia. Maknanya ni memang teruk benar dengan dunia dia. Kita ada tak yang dah buang sikit? Nak pergi akhirat ni lah dia. Akhirnya dia tinggal. Sebab tu kita cuba usaha untuk awal-awal ingat dulu, supaya apa? Kita bersedia nanti hari tu. Jadi la'ibun ni maknanya mainan. Maksudnya apa? Bila sebut mainan, dia benda yang akan kita sentiasa ambil ke, ataupun lama-lama kita akan tinggal. Mainan ni, dia tak dulu kalau orang perempuan, orang lelaki kan, dah masa kecil dulu mainan apa? Main guli kan. Tiba-tiba sampai dah tua pun main guli lagi tak? Tengok je. Tengok. Galik tengok pula kan. Allah. Jadi itu benda-benda ni lah. Ibu maknanya benda yang bila mainan ni maknanya apa? Dia bukan serius pun. Tak ada nak ambil serius benda tu. Bukan nak masuk dalam hati tak? Bila kalau tinggal pun, hilang pun tak ada masalah. Sepatutnya macam tu dunia. Yang kedua apa? Lahun, hiburan. Hiburan ni yang apa? Hiburan ni apa? Dia untuk ni, apa, hati manusia ni kan. Untuk melegakan hati lah, menenangkan jiwa dan katanya. Sebab tu hiburan ni satu ancaman daripada Allah. Allah sebut surah 31 31
ayat 6 hingga 7. Di sini ini disebut ni pasal apa ni? Kita ada sebut gulam, syabab, fata. Siapakah mereka ni semua? Tiga ni. Ulam, syabab, fata, pemuda-pemuda. Faham? Masa ni penggerak utama untuk masyarakat. Masa ni nak bina kepada apa? Generasi. Sebab tu sahabat Nabi kan, budak-buda kan yang dilatih. Sebab tu mereka jadi ulama lepas tu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas kan, Abdullah bin Amr. Lagi siapa lagi? Anas bin Malik kan, Abdullah bin Umar. Semua pemuda-pemuda yang selepas tu mereka pemangkin kepada pembantu utama kepada Khalifah 4 ni. Mereka yang meneruskan perjuangan Nabi ni. Sebab tu banyak tak Allah puji, antaranya 7 golongan yang dapat naungan dekat akhirat. Siapa? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda-pemuda yang dia hidup tumbuh membesar dalam keadaan beribadah kepada Tuhan, kepada Tuhannya sungguh-sungguh. Sebab apa? Ini cabaran dekat sini, lahun ni. Sebab tu Allah bagi dalam ancaman ni, dalam surah ni apa Allah kata? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Kan? Ada manusia yang dia ambil hiburan ataupun perkataan ni, lahwa ni, ucapan-ucapan tu dia ambil ucapan hiburan. Hadis ni apa? Perkataan. Hadis ni ilmu lah. Hadis kan? Jadi ramai orang dia suka ambil hadis, bukan hadis yang serius, hadis yang hiburan. Apa maksud dia? Jadi lagu antaranya. Lagu. Hari ni lagu lah. Hari ni lagi banyak, bukan lagu je, apa lagi? Drama. Kan? Sama lah. Semua tu. Kemudian apa jadi? Liyudillah an sabilillah. Lalu menyebabkan manusia akhirnya sepatutnya masa ni lah dia nak ada ilmu, nak menuntut ilmu. Masa ni zaman mudanya ni. Tapi masa zaman muda ni lah tak ada semua tu. Agak-agak lah kalau generasi muda kita semua macam tu, nanti yang tinggal yang kita semua dah tak ada ni, kan, semua dah putih rambut pun, tak ada nanti dah ni. Apa jadi masyarakat? Tak tahu jadi apa, tak boleh bayang. Jadi siapa yang nak kembalikan balik? Siapa yang nak sebut tentang, jadi apa bual bicara mereka dalam mulut, kat mulut dia? Bila dia ni hidup dia dulu, lahwal hadis tu kan, banyak. Itu yang diingat dalam mind dia. Itu yang ditanam dalam minda semua. Semua nak berlagu lah, nak apa je kan. Itu je, hiburan je. Agak-agak macam mana? Payahlah kita. Sebab tu akhirnya nanti banyak zaman ni benda yang baik kan, benda yang benar jadi tak benar lah, dianggap buruk. Benda yang ikut hawa nafsu dianggap bagus, terbalik. Sebab dah dihidangkan benda ni. Ni kesan dia. Tengok Allah akan sebut. Kita tengok ayat tu betul-betul. Surah 31 ayat 6. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Jadi ada dari sebagian manusia yang yashtari maknanya membeli ya. Jadi dia mengeluarkan modal untuk ini. Maksudnya keluarkan modal, beli ya, untuk dapat lahwal hadis ni, support, menyokong perkara ni. Ucapan-ucapan yang bentuk-bentuknya hiburan ni, sia-sia ni.
Kemudian liyudilla an sabilillah. Apa makna dia? Li. Siapa boleh terjemah li? Li ni maknanya dia boleh kata untuk menyesatkan. Dua boleh jadi. Satu, li ni ta'lil, lam akibah, lam ta'lil. Ta'lil ni maknanya apa dia punya tujuan? Supaya dapat sesatkan orang daripada jalan Allah, jauhkan manusia daripada jalan Allah. Ada juga li nama dia sayrurah, tu maksudnya akibat, kesan. Kesannya akhirnya apa? Manusia jauh daripada jalan Allah, sesat. Itu juga. Jadi bagi orang yang dia li ni, dia sengaja tu, satu golongan yang memang dia sengaja sesatkan. Ada juga yang jahil apa? Dia tak tahu pun benda tu menyebabkan masih tambah sesat. Faham? Itulah dua masuk boleh. Li ni lam tu ta'lil dengan sayrurah. Jadi sama ada itulah dia. Kita yang mana? Kalau yang beli ni sengaja ke memang niat, ataupun tak tahu pun, ingat baik rupanya tak baik. Itu dia kesan akibat dia. Jadi yudilla an sabilillah, iaitu manusia sesat daripada jalan Allah dalam keadaan apa? Bi ghairi ilm. Semua jahil dah rupanya. Kalau Allah tak tahu dah. Kan? Kita tak cakap pasal faham Quran lagi ke, tak suruh belajar tafsir lagi. Baca je. Silsilat pun tak boleh. Kan? Baca pun silsilat ramai yang tak boleh baca dah. Bayangkanlah kalau macam tu. Belum lagi bincang kalau Quran ni apa lagi kena ada. Hadis pun kena tahu juga. Lagilah. Kan? Asas pun yang pertama pun dah hilang, macam manalah yang nanti, yang lain-lain. Jadi itu yang impak dia besar, kesan dia. Satu Allah kata bi ghairi ilm, akhirnya manusia ni jahil, tak ada ilmu lagi dah. Dan wayat takhidaha huzwa, dan akhirnya menjadikan jalan Allah tadi, Islam tadi, agama ni huzwa, olok-olokan. Betul tak? Banyak tak agama kita ni akhirnya benda yang agama jadi olok-olok, kan? Jadi main-main je. Ulama nasihat kadang-kadang kat mana-mana medsos pun, nasihat tu dia pun olok-olokkan je. Kan kita kata macam-macam alasan, ada je jawapan dia, ada je nanti troll sana sini lah. Betul tak? Inilah masyarakat dah ni, kesan dia dah berlaku dah. Jadi akhirnya agama ni, manusia tak takut azab Allah ni, neraka ni, dia tak rasa apa-apa. Biasalah, mulut dia lepas sikit, dia tak tahu akibat burung mulut tu, dia tak rasa apa, dia rasa tak ada masalah. Semua ikut nafsu, emosi je. Jadi ni yang berlaku. Jadi kemudian apa lagi? Ulaika lahum azabun muhin, mereka Allah kata akan dapat azab yang hina, golongan ni. Kemudian ayat 7. Ni lagi besar kesan dia. Cuba kita baca. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza tutla, apabila dibaca, alaihi ayatuna, ayat-ayat kami, diberi peringatan, diberi teguran, diberi nasihat, diberi bimbingan, ayat-ayat Allah berdasarkan wahyu lah. Apa yang Nabi sampaikan, apa yang Allah firmankan, apa berlaku? Sikap ni manusia macam ni, walla mustakbiran. Mereka terus walla mustakbiran, berpaling dalam keadaan sombong. Dia sombong dengan teguran, dia tak boleh terima dah. Betul tak? Ni dua benda ni. Jadi bila dia dah melekat dua benda ni, dia akan tengok budak kecil pun cukup. Kita biar dia main gadget kan. Kita nak suruh dia buat benda, contohnya sikit je, dia boleh memberontak, dia boleh marah, dia boleh marah, dia boleh macam-macam benda lah dilanggar. Sebab benda ni dah terpalit dalam jiwa dia, dia dah melekat dalam jiwa dia. Inilah kesan kepada meninggalkan dan membiarkan masyarakat ni di hidup dalam dunia ni lah. Dunia ni hedonisme, betul tak? Bahkan kalau kita sistem pendidikan kita, kalau biarkan pun kena tengok betul-betul balik lah. Banyak kan? Akhir tahun ni kita tengok banyak apa?
Tengok bencana banyak akhir tahun ni. Selalu begitulah pun. Tapi selalunya akhir tahun ni banyak apa? Sekolah-sekolah pun nanti disukan. Betul tak? Sepatutnya masa ni lah masa tarbiyah. Masa ni nak hantar kursus untuk tarbiyah, tadabbur Quran ke, kursus yang boleh membangunkan modal insan, jiwa insan. Tapi masa ni lah sibuk dengan benda-benda macam tu, aktiviti yang, tapi alasan dia kata, oh ini pun penting juga. Bukan macam tu. Tengoklah apa yang berlaku. Jadi kadang-kadang kesan-kesan itu kena ada di banyak benda, kena tengok balik, check and balance balik. Sebenarnya kita ni tujuannya sekolah ni nak apa? Nak lahirkan atlet ke? Semata-mata kan? Atlet dah banyak dah pun. Bahkan sampai berebut-rebut dah tak ada nak jadi lagi dah. Kan? Dah tak ada dah apa orang kata? Banyak yang kan? Berebut dah benda-benda tu. Tapi dai ni ada banyak tak? Susah nak jumpa. Nak kena bina benda tu. Sebab dia makan masa panjang kan. Nak sebut ayat Quran, nak belajar tafsir, nak punya ilmu alat, banyak nak belajar. Banyak nak belajar. Jadi benda-benda macam ni kita kena perhatikan. Dan jangan jadikan matlamat dia yang ni. Bukan salah bersukan, tak salah. Tak salah. Tapi bagi orang, contohnya lah, pisau tak salah, pisau. Betul? Tapi orang yang budak kecil, kita bagi dia pegang pisau, kan? Dia boleh salah guna. Sebab dia tak tahu hakikat lagi. Dia tak tahu lagi. Sebab tu kita juga biar kerja budak ni berhibur je. Bukan salah mereka. Akhirnya mereka jadikan itu matlamat hidup. Kita yang biar mereka macam tu. Akhirnya mereka sangka itulah matlamat hidup. Sedangkan kan, yang salah yang kita biarkan. Kita kena sedarkan matlamat hidup kamu